'Cause this is my legacy, legacy. This is my legacy. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv dalam pengajian pendek kita melalui surat Ibrani. Now, dalam video yang lepas, saya dah berkongsi tentang beberapa perkara tentang malaikat. Dan kalau kamu belum lagi menonton, saya sarankan kamu tonton. Now, dalam video ini, saya ingin menerangkan kepada kita daripada Ibrani bab yang pertama, daripada ayat keempat hingga ayat yang ke-13, ada 8 perkara kenapa Yesus lebih besar daripada para malaikat. Now, yang pertama ialah nama Yesus lebih besar. Ayat yang keempat berkata begini, dirinya jauh lebih baik daripada para malaikat kerana melalui warisan dia telah mendapat nama yang lebih cemerlang daripada mereka. Kepada malaikat manakah Allah pernah berfirman, engkau anakku, pada hari ini aku menjadi bapamu, dan juga aku akan menjadi bapanya dan dia akan menjadi anakku. Wow, dikatakan di sini Yesus jauh lebih baik daripada para malaikat, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Bagaimana? Yang pertama ialah nama Yesus lebih cemerlang. Apakah nama Yesus? Di sini Yesus dipanggil sebagai anak, the Son of God. Now, secara berkumpulan para malaikat dipanggil sebagai anak-anak Allah. Contohnya kalau kamu rujuk dalam Ayub bab yang pertama ayat yang ke-6, they are called the sons of God. Tetapi hanya Yesus secara individu dipanggil sebagai anak Allah, iaitu the Son of God. Dan inilah nama yang lebih cemerlang, greater, higher and excellent daripada para malaikat. Itu yang pertama, nama Yesus lebih besar. Yang kedua, kedudukan Yesus lebih besar. Ayat yang ke-6 berkata begini, selanjutnya apabila Allah menghantar anak sulungnya ke dalam dunia, maka firman-Nya, hendaklah semua malaikat Allah menyembahnya. Wow, Yesus di sini dipanggil sebagai anak sulung ataupun firstborn ataupun begotten. Now, dalam konteks petikan firman ini, ianya merujuk kepada kedudukan, iaitu rank, honor, position, tetapi bukan merujuk kepada waktu kelahiran, iaitu time of birth. Bukan merujuk kepada itu. Ini tidak bermaksud Yesus yang pertama dilahirkan kemudian yang lain dilahirkan. Bukan. Anak sulung ini menurut konteks Alkitab merujuk kepada kedudukannya. Dan di situ apabila kita melihat dan mengkaji Alkitab, kita mendapati tiada malaikat yang pernah dipanggil sebagai anak sulung, the firstborn, hanya Yesus Kristus saja. Jadi kedudukan Yesus lebih besar. Dan untuk membuktikan ini, firman berkata, hendaklah semua malaikat Allah menyembahnya. Dan nya itu menurut konteks ialah Yesus Kristus. Jadi semua malaikat menyembah Yesus Kristus. Kenapa? Kerana kedudukan Yesus lebih besar. Yang ketiga, kemuliaan Yesus lebih besar. Ayat ke-6 sekali lagi menyatakan begini, selanjutnya apabila Allah menghantar anak sulungnya ke dalam dunia, maka firman-Nya, hendaklah semua malaikat Allah menyembahnya. Hendaklah, ini ialah suatu perintah. Ini bukan cadangan atau ada pengecualian. Ini dikatakan semua malaikat Allah di syurga, di bumi, semua pun malaikat menyembah ataupun worship Jesus. Sebab itu saya katakan Yesus lebih besar daripada para malaikat kerana kemuliaannya lebih besar. Semua malaikat Allah menyembahnya. Yang keempat ialah sifat Yesus lebih besar. Ayat yang ke-7 berkata begini, dan tentang para malaikat, dia berfirman, dia menjadikan para malaikatnya angin dan para pelayannya nyala api. Now, Yesus tadi kan dipanggil sebagai anak Allah. Dan dikatakan kalau kamu baca sekali lagi dalam Ibrani bab yang pertama ayat yang ketiga, Yesus juga dipanggil sebagai gambaran seperti Allah ataupun dan juga kewujudannya ialah Allah. Tetapi para malaikat, mereka dikatakan di sini dijadikan atau diciptakan sebagai ataupun bertujuan ataupun seperti ataupun bersifat seperti angin, iaitu nafas ataupun roh, dan juga seperti nyala api. Angin
angin bermaksud mereka cepat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Seperti api bermaksud mereka berkuasa ataupun ada kekuatan yang besar. Tetapi di sini kita melihat para malaikat dan dipanggil juga sebagai para pelayannya. Dan menurut konteksnya ini bermaksudnya ialah milik kepada anak Allah. Para malaikatnya, para malaikat milik anak Allah. Begitu juga para pelayannya bermaksud para pelayan anak Allah. Jadi sehebat manapun para malaikat, mereka tetap ialah malaikat anak Allah, pelayan anak Allah. Oleh itu kita melihat sifat Yesus lebih besar lagi daripada para malaikat. Yang kelima ialah kedaulatan Yesus lebih besar. Ayat yang ke-8 berkata begini, tetapi tentang anak itu dia berfirman, takhtamu ya Allah kekal selama-lamanya. Tongkat kebenaran ialah tongkat kerajaanmu. Nah, ini merujuk kepada Mazmur bab yang ke-45 dan juga tentang tongkat kebenaran dan tongkat kerajaanmu itu kamu boleh rujuk dalam Daniel bab yang ke-7. Tapi secara ringkas dikatakan begini, dia berfirman, yaitu Tuhan Allah Yahweh, Allah Bapa memanggil Yesus sebagai anak. Ya, dan dikatakan bahawa anak itu juga dipanggil sebagai Ya Allah, yaitu Elohim, yaitu Theos. Oleh itu Yesus lebih besar lagi daripada para malaikat kerana kedaulatan Yesus. Yesus dipanggil sebagai Ya Allah, lebih besar daripada para malaikat. Dan yang keenam ialah teladan Yesus lebih besar. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, engkau telah mencintai apa yang benar dan membenci apa yang jahat. Oleh itu Allahmu telah menggurapimu dengan minyak kebahagiaan lebih daripada teman-temanmu. Lebih kebahagiaan lebih daripada teman-temanmu. Engkau telah mencintai apa yang benar, membenci apa yang jahat. Dan melalui perbuatan Yesus Kristus, Yesus menunjukkan bagaimana Yesus cinta akan kebenaran dan benci akan kejahatan melebihi para malaikat. Malah Yesus menunjukkan teladannya sendiri. Lebih-lebih lagi apabila kita melihat dalam kemanusiaan Yesus Kristus. You see, walaupun dalam kemanusiaan Yesus Kristus, Yesus tetap lebih baik, lebih sempurna, lebih taat, setia, suci, kudus daripada para malaikat. Dan di sini kita melihat juga salah satu the side of Jesus, iaitu Yesus ialah sepenuhnya manusia dan juga sepenuhnya Allah, kerana dia mencintai apa yang benar, membenci apa yang jahat dalam kemanusiaannya dan lebih-lebih lagi dalam keilahiannya. Yesus menunjukkan teladan dalam kemanusiaannya. Yesus juga tetap lebih besar daripada para malaikat. Nah, yang ketujuh, saya katakan yang keenam tadi ialah merujuk kepada teladannya ataupun contoh yang ditunjukkan oleh Yesus dalam kemanusiaannya. Yang ketujuh ialah pekerjaan Yesus lebih besar daripada para malaikat. Ayat ke-10 hingga ayat yang ke-12 berkata begini, dan pada mulanya engkau ya Tuhan. Nah, sekali lagi merujuk kepada Yesus bahawa dia Tuhan yang meletakkan asas bumi dan seluruh langit adalah hasil kerja tanganmu. Bumi dan langit akan binasa, tetapi engkau kekal. Dan segalanya akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan menggulungnya seperti baju yang ditukar. Semuanya akan diubah, tetapi engkau tetap sama dan zamanmu tidak berkesudahan. Nah, semua ini merujuk kepada Yesus Kristus. Saya terangkan dengan lebih lagi di dalam podcast. Saya sarankan kamu dengar. You see, malaikat kita sudah perhatikan, malaikat ialah makhluk yang diciptakan, boleh berubah dan ada permulaannya. Tetapi Yesus, kita dikatakan sini, Yesus lebih supreme lagi, pekerjaan Yesus lebih besar lagi. Dia dipanggil sebagai ya Tuhan, dikatakan di sini hasil kerja tangannya. Dan Yesus dikatakan engkau kekal, dan itu tidak sama dengan malaikat. Engkau tetap sama, dikatakan sini zamanmu tidak berkesudahan. Dan semua itu
menunjukkan tentang perbuatan Yesus Kristus sebelum dia datang ke dunia, dan juga merujuk kepada kekekalan Yesus Kristus dan bagaimana dia telah melakukan semua ini dengan tangannya sendiri, termasuk dalam menciptakan para malaikat. Semuanya diciptakan melalui dan juga untuk Yesus Kristus. Itu kamu boleh baca dalam Kolose bab yang kedua. Now, yang ke-8 ialah kejayaan Yesus lebih besar lagi daripada para malaikat. Ayat ke-13 berkata begini, tetapi kepada malaikat manakah Allah pernah berfirman, duduklah di sebelah kananku sehingga aku menjadikan musuhmu alas kakimu. Bukankah semua malaikat itu roh-roh pelayan yang dihantar untuk melayani manusia yang akan mewarisi penyelamatan? Nah, bahagian yang terakhir itu saya tidak akan sentuh, tapi mari saya highlight dengan kita ayat yang ke-13. Dikatakan, tetapi kepada malaikat manakah Allah pernah berfirman? Jawapan dia ialah tidak. Tuhan tidak pernah berfirman kepada malaikat dengan berkata begini, duduklah di sebelah kananku. Nah, untuk duduk kita sudah perhatikan dalam video-video yang lepas, iaitu kita melihat dalam kemanusiaan Yesus Kristus apabila dia menjadi imam besar, apabila dia menjadi penyelamat kita. Apabila Yesus duduk, bermaksud ianya sudah selesai. Semuanya melalui kematian Yesus di kayu salib dan juga kebangkitannya. Nah, para malaikat akan sentiasa melayani dan mereka tidak akan duduk. Oleh itu ayat ke-14, mungkin saya sentuhkan ayat ke-14. Bukankah semua malaikat itu roh-roh pelayan yang dihantar untuk melayani manusia? Tapi Yesus tidak perlu lagi, kerana Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dikatakan, sehingga kan aku menjadikan musuhmu alas kakimu, dan ini merujuk kepada kedatangan Yesus kali kedua kelak. Nah, apabila Yesus duduk, itu menyatakan kejayaan Yesus di kayu salib, dan ini tidak pernah dilakukan oleh mana-mana malaikat. Oleh itu kita katakan kejayaan Yesus lebih besar. Jadi di sini kita melihat 8 sebab kenapa Yesus lebih baik, lebih besar, more higher, excellent daripada para malaikat. Pertama, kerana namanya. Kedua, kerana kedudukannya. Ketiga, kerana kemuliaannya. Keempat, kerana sifatnya. Yang kelima, kerana kedaulatannya. Yang keenam, kerana teladannya. Yang ketujuh, kerana pekerjaannya. Dan yang ke-8, kerana kejayaannya. Oleh itu, sekali lagi, kalau saya ulang daripada ayat yang ketiga, dikatakan begini, semua Allah berfirman, berfirman kepada para malaikat. Bukan, ayat yang ke-6. Selanjutnya, apabila Allah menghantar anak sulungnya ke dalam dunia, maka firman-Nya, hendaklah semua malaikat Allah menyembah Yesus Kristus. Dan terbukti Yesus lebih besar daripada segala-galanya, termasuk para malaikat. Wow, sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Wow, shalom.